Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Anda menonton channel Nazilin Unity. Salam Natal diucapkan kepada semua rakyat Malaysia yang menyambut Natal hari ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, Zuraida Kamarudin, nama yang tidak asing lagi buat pemerhati politik, juga nama yang sering kali diingat apabila teringat langkah Sheraton. Dan kekalahan Zuraida pada PRU yang lepas menunjukkan bahawa rakyat Malaysia memang menolak perbuatan lompat parti dan juga pengkhianatan terhadap parti PH sebelum ini. Bersama dengan Azmin Ali, Zuraida Kamarudin kalah dalam PRU 15 yang lepas dan dihukum oleh para pengundi. Saudara-saudara sekalian, namun demikian nasib Zuraida Kamarudin kini makin menjadi parah, makin menjadi kritikal dan tidak ketentuan. Ini gara-gara parti terkini beliau yaitu parti PBM mungkin akan menentukan nasib Zuraida sama ada masih kekal bersama PBM ataupun beliau akan dipecat. Ini dinyatakan sendiri oleh Lirisyeng, saudara-saudara Zuraida Kamarudin dan beberapa ahli politik yang dekat dengan bekas naib Presiden PKR itu mungkin sedang menghitung hari untuk kekal bersama parti PBM. Hal itu kerana menurut Presiden parti itu yaitu Lirisyeng, mereka hanya mempunyai masa sehingga Isnin ini untuk memberi respon kepada surat tunjuk sebab yang dikeluarkan awal minggu ini. Kata Sheng, kegagalan berbuat demikian akan menjadikan Zuraida serta sejumlah individu lain yang kini digantung keahliannya dipecat serta-merta. Menurut ahli Parlimen Julau itu, Majlis Tinggi PBM mengadakan mesyuarat pada minggu lalu. Namun Zuraida dan beberapa pemimpin lain tidak hadir. Saya telah hantar surat tunjuk sebab kepada mereka pada Isnin lalu, kepada Zuraida dan mereka yang lain yang masih digantung keahlian. Jika mereka gagal untuk membalas surat saya, hantar secara bertulis dalam masa seminggu ini, mereka akan disingkirkan daripada parti, katanya, seperti dipetik utusan online hari ini. Saudara-saudara sekalian, sampai ke hari ini saya masih bingung dengan sikap politik Zuraida Kamarudin. Beliau dalam parti bersama dengan parti Bersatu dahulu pun ada juga sikap seperti ini, tidak hadir dalam mesyuarat, tidak hadir dalam mesyuarat, tidak hadir dalam mesyuarat, dan akhirnya pula mengumumkan keluar parti Bersatu dan menyertai PBM. Setelah menyertai parti PBM, timbul pula kontroversi yang panas berkaitan dengan pelantikan Presiden PBM yang mana keliru kita siapa yang menjadi Presiden PBM, sama ada Zuraida atau Lirisyeng. Akhirnya keputusan dicapai, Lirisyeng masih kekal sebagai Presiden Parti PBM. Namun demikian, hari ini kita nampak lagi sikap lama Zuraida Kamarudin timbul lagi apabila tidak hadir dalam mesyuarat yang diadakan pada waktu yang diperlukan, sehingga kan beliau telah diarah untuk menulis surat tunjuk sebab. Namun demikian masih belum memberikan apa-apa respon dan ini akan berpotensi menyebabkan Zuraida Kamarudin yang kini digantung bersama keahlian yang lain dipecat serta merta. Oleh sebab itulah saudara-saudara sekalian, adakah Zuraida Kamarudin akan keluar lagi daripada parti PBM dan akan bernapak bersama Anwar Musa dalam NGO Mufakat Nasional. Lirisyeng mengatakan jika mereka gagal untuk membalas surat saya yang dihantar secara bertulis dalam masa seminggu, mereka akan disingkirkan daripada parti, kata beliau. Zuraida merupakan pemimpin kanan PKR yang menangi kerusi Ampang sejak 2008 hingga 2018. Dia merupakan seorang daripada 11 ahli parlimen parti itu yang berpaling tadah menjadi wakil rakyat bebas pada akhir Februari 2020 dan membawa kepada kejatuhan kerajaan PH. Mereka kemudian menjadi ahli Bersatu dan menyertai kerajaan semula sebagai anggota PN. Bagaimanapun, sebahagian daripada bekas pemimpin PKR berkenaan meninggalkan Bersatu dan menyertai parti lain pula. Turut bertindak menganggotai
PBM ialah Adun Selangor, Haniza Muhammad Talha dan Dr. Daruya. Biar parti tentukan bagaimanapun, berlaku pergolakan dalaman pada PBM, khususnya mengenai cadangan peralihan kepimpinan yang diwar-warkan bakal diserahkan oleh Sheng kepada Zuraida. Menurut Sheng, dalam mesyuarat PBM baru-baru ini, mereka bersetuju supaya penggantungan jawatan dua ahli majlis tertinggi parti yang dibatalkan. Mereka ialah Chua Lim Che dan Mira Munira Abu Bakar. Selain Chua dan Mira Munira, individu yang masih digantung ialah Zuraida sendiri, Haniza Daruya, Rahimah Majid, Dr. G. Satis Kumar, Muhammad Saiful Bahari Sari, Naim Brudge, Abdul Aziz Abdul Kadir, Zakaria Abdul Rahim, Roger Tan Sheng Huat dan Al-Bakri Salim. Sebelum itu, PBM turut menggantung Setiausaha Agungnya Nur Hizwan Ahmad dan Ketua Penerangan Zakaria Abdul Hamid. Kedua-dua mereka merupakan tokoh yang dekat dengan Zuraida. Dalam PRU 15 yang berlangsung pada 19 November lalu, Zuraida cuba mempertahankan kerusi Ampang sebagai calon PBM. Namun dia bukan saja gagal, malah kehilangan deposit kerana hanya mendapat 4,589 undi. Calon PH Rodzia Ismail pula mumpur oleh 56,754 undi. Pencabar terdekat Rodzia ialah calon PN Syasha Lena Abdul Latif yang mendapat 27,073 undi. Sementara itu, ditanya mengenai peralihan kuasa kepada Zuraida seperti yang dinyatakan sebelum ini, Sheng berkata dia menyerahkan isu tersebut kepada parti. Biar jawatan kuasa, tata tertib, tentukan nasib dan keahlian Zuraida, katanya. Untuk rekod, Sheng sendiri merupakan bekas pemimpin PKR dan dia memenangi kerusi Julau pada tahun 2018 sebagai calon PH. Dia meninggalkan parti tersebut secara rasmi pada 28 Februari tahun lalu dan menang lagi pada PRU 15 baru-baru ini. Itulah dia saudara-saudara sekalian, pada pendapat anda, sesuaikah Zuraida dipecat? Dan selepas dipecat daripada parti PBM, kemana lagi kah Zuraida akan lompat lagi? Atau dia mana lagi dah akan bersama? Adakah beliau akan bersama sekali lagi dengan Bersatu? Itu persoalan yang memang membuatkan kita bingung. Adakah Zuraida sanggup bersama lagi dengan Bersatu dan diterima lagi? Kita tengoklah nanti. Jangan lupa tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.